Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Siti Fardaniah Abdul Aziz dan rakan sekalian. Hari ini saya akan bentangkan tentang tugasan individu iaitu mencari platform e-learning sebagai pembelajaran online. Dan saya, Muhammad Dani Haikal bin Muhammad Roslan, A181108, ingin membentangkan tentang Carmelo sebagai platform untuk pembelajaran online. Okey, saya mulakan dengan pengenalan bagi Carmelo. Carmelo ialah badan pertubuhan bukan keuntungan yang diasaskan di Belgium pada tahun 2010 dengan ibu pejabatnya semasa di Sepanyol pada tahun 2014. Carmelo tidak menawarkan perkhidmatan profesional kepada organisasi yang menggunakan Carmelo. Perkhidmatan daripada Carmelo ini dipastikan oleh rangkaian pembekal yang rasmi. Platform e-learning Carmelo ini diketuai oleh Yannick Warnet. Okey, seterusnya adalah sejarah penubuhan Carmelo. Carmelo telah diasaskan pada awal tahun 2010 hasil daripada satu lagi platform e-pembelajaran perisian percuma bertujuan untuk melindungi keterbukaan asas dan ciri bebas LMS. Carmelo ini mewarisi secara tidak langsung daripada projek Chloroline yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2001. Okey, selanjutnya adalah misi dan objektif Carmelo. Misi utama bagi Carmelo adalah untuk meningkatkan pendidikan di seluruh dunia dan untuk memastikan pembangunan perisian Carmelo sebagai produk sumber terbuka untuk membantu mengurangkan jurang digital di antara negara kaya dan miskin. Okey. Tanggungjawab Carmelo bagi memastikan misi tersebut terhasil adalah menyokong dan menyelaraskan usaha untuk mengeluarkan versi baharu perisian Carmelo secara percuma, mendapatkan sokongan kewangan untuk pembangunan berterusan Carmelo LMS, menyelaraskan segala yang berkaitan dengan komuniti Carmelo, kumpulan tempatan, produk baharu, kerjasama kajian, penterjemahan dan di sebaliknya. Menganjurkan acara untuk menyebarkan Carmelo dan perisian percuma. Memastikan bahawa Carmelo kekal sebagai perisian percuma yang misi utamanya adalah untuk meningkatkan pendidikan di seluruh dunia. Okey, antara projek yang dilakukan oleh Carmelo adalah yang pertama adalah menubuhkan kumpulan Carmelo tempatan. Sebagai contoh, di Belgium terdapat beberapa pengguna yang menggunakan platform Carmelo sebagai aplikasi dan pembelajaran e-learning di dalam talian. Yang kedua adalah pensijilan selepas menggunakan aplikasi Carmelo. Yang ketiga adalah melakukan kampus secara percuma kepada pengguna untuk mempelajari sesuatu. Yang ketiga adalah melakukan persidangan tahunan Carmelo, iaitu melakukan di dalam persidangan tersebut terdapat beberapa refleksi daripada pengguna yang menggunakan platform Carmelo tersebut. Okey, fungsi utama bagi Carmelo adalah menyenangkan tenaga pengajar untuk mengimport atau mencipta dokumen. Antara dokumen yang dapat diterima di dalam Carmelo adalah audio, video dan imej. Ini juga dapat menerbitkan satu folder untuk menyenangkan tenaga pengajar menghantar nota-nota untuk menjadikan
sumber utama di dalam pembelajaran secara maya. Yang kedua adalah dapat membina ujian dan peperiksaan dengan markah secara automatik dan maklum balas seperti yang diperlukan oleh tenaga pengajar. Sebagai contoh, tenaga pengajar ingin melakukan sesuatu peperiksaan terhadap subjek mereka, mereka dapat menggunakan platform Camilo ini untuk membuat ujian di dalam platform tersebut. Yang ketiga adalah membina atau mengeksport SCORM dan AICC khusus yang mengikut khusus yang dipatuhi. Yang keempat adalah menetapkan dan menerima tugasan secara maya. Sebagai contoh, pelajar ingin menghantar tugasan mereka untuk mendapatkan pemakahan terhadap tugasan yang dilakukan. Platform ini adalah salah satu platform yang dapat menerima tugasan secara maya. Yang kelima adalah menerangkan komponen khusus melalui bahagian penerangan. Di dalam Camilo ini terdapat beberapa fungsi untuk menerangkan apa yang ingin dilakukan oleh pelajar supaya maklumat yang ingin disampaikan oleh tenaga pengajar menjadi senang untuk pelajar faham terhadap sesuatu perkara. Seterusnya adalah dapat berkomunikasi melalui forum atau sembang. Di dalam platform ini terdapat satu features yang dapat kita bersembang di dalam Camilo untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun sesuatu perkara. Di dalam Camilo juga kita dapat menerbitkan pengumuman. Sebagai contoh, tenaga pengajar ingin melakukan sesuatu pengumuman secara emergency untuk tugasan mereka dan memberi peringatan juga kepada pelajar mereka. Yang seterusnya adalah dapat menambahkan pautan di dalam Camilo ini. Okey, fungsi seterusnya bagi Camilo adalah tenaga pengajar dapat membuat kumpulan kerja atau kumpulan makmal. Sebagai contoh, tenaga pengajar memberi permasalahan kepada pelajar dan mereka ingin membuat pembincangan secara kecil-kecilan di dalam kumpulan yang kecil. Camilo dapat memecahkan mereka kepada kumpulan-kumpulan kecil. Seterusnya adalah sediakan bilik darjah secara maya. Sebagai contoh, tenaga pengajar ingin melakukan pembelajaran secara atas talian. Platform ini dapat digunakan untuk tenaga pengajar mengajar pelajar mereka. Yang seterusnya adalah mengurus markah melalui alat penilaian yang disediakan di dalam Camilo ini. Yang selanjutnya adalah membuat tinjauan kepada pelajar. Berikutnya adalah tambah wiki untuk mencipta dokumen secara kolaboratif. Seterusnya adalah menggunakan glosari. Berikutnya adalah menggunakan agenda. Yang berikutnya adalah menguruskan projek melalui alatan blog. Berikutnya adalah membolehkan pengesahan pelajar dalam khusus anda. Selanjutnya adalah mendaftar kehadiran di dalam platform Camilo. Berikutnya adalah menghurai diari di dalam kelas untuk kemajuan khusus. Okey, sekian saja daripada saya, Muhammad Daniel Haikal bin Muhammad Ruslan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.